Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Syekh Ruah dan juga timbalannya, para edukatornya, tuan-tuan guru, para alim ulama, penuntut-penuntut ilmu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masih lagi dalam muzakarah dalam Qatul Nada. Maaf, minggu lepas kebetulan ada majlis pertunangan yang terpaksa menghadiri lah. Takut terasa lah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk bab, masih lagi dalam bab al-bina dalam isim. Sebelum terlupa lah, sebelum kejap lagi kita bincang pasal ni lah, pasal apa, adakah kita sambung Ramadan atau tidak. Kalau terserah, kalau rasa nak berhenti pun berhenti, tangguh sekejap. Kalau nak sambung pun insya-Allah Hana bersedia lah. Kalau rasa nak main tarawih dengan lebih khusyuk dan sebagainya kan, kalau senang, Hana pun tak ada masalah. Jadi kita tangguh. Kalau nak mengaji pun boleh kita ngaji lah, cuma kita bincang waktu bila. Rasanya mungkin ada waktu, bagi 2 waktu kan. Kalau lepas tarawih tu lama sangat, ataupun kita lepas buka terus lepas buka tu terus datang di kelas, maknanya ialah kita dah 4 tahun je masa kita di sini kan. Tak ada masa kita mungkin boleh buat tarawih lepas tu. Sekejap lagi kita bincang insya-Allah di akhir mengajar insya-Allah. Jadi tentang dalam masalah pembina mabninya ataupun binaanya isim ini, kerana 3 lah kan. Pertama kerana lafaz, iaitu lafaz yang menyerupai huruf, kemudian makna yang menyerupai huruf, kemudian isti'mal. Isti'mal ni terbahagi kepada 2 lah, sama ada iftiqar ataupun menjadi amil dan bukan ma'mul. Menjadi amil dan bukan ma'mul. Jadi menjadi amil bukan ma'mul ni adalah khususiat kepada harf. Menjadi amil dan bukan ma'mul ni khususiat kepada harf. Berbeza dengan apa? Berbeza dengan isim, dia tidak boleh jadi dia boleh jadi amil dan dia juga boleh jadi ma'mul. Jadi iftiqar hanya kepada iftiqar maknanya mengharapkan perkataan lain untuk mendapatkan dia makna, li husul makna, li jalbil makna. Ini mana maksud iftiqar. Maknanya dengan perkataan dia satu sahaja itu tak membolehkan dia memberikan makna. Contoh perkataan fi, itu panggil atau perkataan allazi contohnya. Allazi pada isim, fi pada harf. Jadi allazi itu tidak akan memberikan makna, sebab tu dipanggil ma'rifah al-mubhamah kan. Isim mausul ni adalah ma'rifah yang al-mubhamah. Jadi allazi ni memerlukan kepada jumlah untuk dia memberikan makna, sebab dia menyambung kepada jumlah kan, ataupun mengikatkan jumlah. Dan begitu juga dengan huruf. Dengan satunya huruf, maka dia tidak akan memberikan makna. Sebab tu dia ada dari segi isti'mal. Sebab tu kita ada 3 dari segi penyumpaan, dari segi huruf, lafaz, makna dan juga isti'mal. Isti'mal terbagi kepada 2, sama ada iftiqar ataupun amil. Dia menjadi amil, dia tidak boleh menjadi amil dan tidak boleh jadi, dia menjadi amil dan dia juga tidak menjadi makmul. Dia boleh menjadi amil tetapi tidak menjadi makmul. Jadi amil menjadi makmul ni adalah seperti asma'ul af'al. Asma'ul af'al dia tidak boleh menjadi amil, dia tidak boleh menjadi makmul, dia hanya menjadi amil. Begitu juga dengan contohnya fi dia amil tetapi dia tidak boleh jadi makmul. Okey.
Jadi semua binanya asma ini kerana apa? Kerana menyerupai huruf. Kerana menyerupai huruf. Jadi insyaAllah kita masuk pada muka surat 38 lah. Kalau sama dengan anak ni, anak nuskah murah kan? Sebab nak conteng mudah kan. Kadang-kadang yang nuskah mengaji ni, kalau yang ilmu alat lah, elok beli yang murah kan? Jatuh pun tak apalah. Tapi ada satu lagi, yang tu jangan sentuh. Yang tu untuk untuk hiasan kot. Kan, sayang kita. Jadi dalam kita masuk dalam masalah bagi bawah. Kita masuk bagi bawah. Bagi bawah. Dah masuk bagi atas. Kita dah selesai masalah bagi bawah, al-ams. Jadi ams ini dia ada dua sebab lah. Sebab dia apa dia? Satu, dia bermaksud ataupun satu sebab sajalah. Dia bermaksud hari semalam, maka dia mempunyai ta'yin. Bila dia ta'yin, maka dia menjadi ma'rifah. Bila dia menjadi ma'rifah, maka dia menjadi mabni. Sebab dia ada kandungan daripada segi amsi itu, ada kandungan ataupun kandungan ma'rifah. Sebab itu amsi itu menjadi mabni. Ini dikatakan sebahagian daripada ulama. Walamma faraq qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi masyayikhina fi darain amin. Walamma faraqtu min dhikr al-mabni al-kasr. Selepas aku membicarakan, maknanya selesai. Faraq ni maknanya selesai lah. Intahai itulah. Menceritakan tentang mabni di atas baris bawah. Zakartu, aku menyebut al-mabni al-fathi. Menceritakan tentang mabni di atas baris atas. Wa masaltuhu, dan aku memberikan contoh bi ahada asyara wa akhawatihi, dan juga adik-beradik dia. Taqul ja'ani ahada asyara rajulan wa ra'aitu ahada asyara rajulan marartu bi ahada asyara rajulan bi fathil kalimatain fi ahwali salasah. Jadi kalau kita tengok, Syekh mendatangkan contoh dengan ahada asyar, ataupun mengatakan ahada asyar dengan adik-beradik dia, ataupun dipanggil dalam bab murakkab mazji lah. Biasa dalam kitab nahwu akan disebut dalam masalah ni, dia panggil masalah murakkab mazji. Murakkab mazji ni bermaksud bahawa seolah-olah dua perkataan menjadi satu perkataan. Mazji ni match lah, di-matchkan. Dua perkataan menjadi satu perkataan. Apabila dua perkataan menjadi satu perkataan, maka menyebabkan dia menjadi mabni. Contohnya, Daraqutni Hadramaut ta'abbata syarran. Okay, ta'abbata syarran ni maksudnya apa dia? Dia mengeniakkan, ketiak lah. Boleh bahasa mengeniakkan. Meniakkan benda yang jahat maksudnya. Nama dia apa, lupa dah, kali lagi lupa nama dia. Bila tu dia lupa. Jadi dia ni, dia nak balas dendam, jadi dia ambil parang dia letak bawah ketiak dia. Jadi dengan tu terkenal lah dia dengan ta'abbata syarran. Jadi nama dia ta'abbata syarran. Walaupun dia musnad ilaih, tetapi dia menjadi murakkab mazji. Jadi bila murakkab mazji ni, kebiasaannya yang pertama itu menjadi mabni. Daraqutni. Yang bahagi kedua tu tak jadi mabni lah. Dia tak jadi mabni. Dia akan jadi biasanya mamnu' min as-sarf. Yang selepas tu dia akan jadi mamnu' min as-sarf, Hadramaut dan sebagainya, ataupun dia Ba'labat. Tetapi dalam bab ini, asyara itu pun menjadi mabni. Asyara menjadi mabni. Kenapa asyara menjadi mabni? Kerana dia mengandungi makna waw. Makna apa dia? Makna ataf. Jadi asalnya adalah ahada wa asyara. Sebenarnya apabila ada waw, dia membuatkan apa dia? Menjadikan dia mughayarah, ataupun tabayun, ataupun perbezaan di antara zat ahad dengan asyara. Sebab itu tidak boleh kita katakan rajul la rajula wa la imra'ata. Kita katakan la rajula imra'ata. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mughayarah. Bila mughayarah mesti kita letak ataf. Jadi bila dihilangkan ataf, seolah asyara dengan ahada ini dia match.
dia menjadi ba'dul kalimah ataupun dia menjadi satu kalimah terus. Dia tak boleh apa dia? Tak boleh dipisahkan. Jadi disebabkan itulah dia menjadi mabni dua-dua perkataan. Ahada pun menjadi mabni, asyara pun menjadi mabni. Tetapi dalam bab isna asyara dia tak jadi mabni. Sebab apa isna asyara pula tak jadi mabni? Dia mabni di ajuz saja, bila di sadr saja, ya. Ajuz sadr. Sadr ni maksud dia permulaan. Ni bahasa dia gunakan istilah istilah syair lah. And ajuz dan juga sadr. Ini biasa digunakan lah. Sadr maksudnya permulaan, ajuz maksudnya yang kedua. Jadi ajuz sahaja yang menjadi sadr sahaja yang mu'rab, tetapi ajuz menjadi mabni. Ini isna asyara ataupun isnai asyara. Tidak, isna asyarata ataupun isnai asyarata. Dia sebab apa dia tidak boleh menjadi mabni? Sebab dia mengandungi nun, yang kita katakan nun yang mana iwad kepada tanwin. Jadi bila dia jadi iwad kepada tanwin, maka secara tak langsung dia tidak boleh dimabnikan. Sebab dia mengandungi nun iwad kepada tanwin, maka dia tidak boleh dimabnikan. Sebab tu thani asyara asalnya sanina, kan? Sepatutnya sanina lah, kan? Atau isnataini, isnanini, kan? Sani tu tak, isnaini, tidak. Isnaini. Dan lebih untuk memahami lagi adalah semua perkataan ahada asyar ni sampai tis'ata asyar ni, dia boleh masuk domir. Dia boleh masuk ahada asyaraka, salasa asyaraka, arba asyaraka. Dia boleh masuk domir. Kecuali isna asyar tak boleh masuk domir. Sebab apa? Sebab dia dah sendiri dah mudhaf ilaih. Sebab tu di Arab dengan mudhaf ilaih, walaupun selepas itu menjadi apa dia? Menjadi mabni. Sebab dia mengandungi makna waw. Sebab dia mengandungi makna waw pula, kan? Tetapi boleh masuk alif lam. Dan apabila masuk alif lam, maka dia bermakna isim fa'il. Bila masuk alif lam, dia masuk isim fa'il. Kemudian asyara pula boleh, boleh anda cakap tanpa guna papan hitam, boleh, kan? Sebab masalahnya papan hitam rasanya tak nampak lah. Alasan. Jadi asyara pula dia akan berbeza dengan adat lah. Jadi kalau adat tu muannas, contohnya ihda, semua contoh ihda asyara lah. Kalau ahada, dia jadi asyara. Kalau maknanya kalau nombor 1 sampai 9 itu muzakkar, maka puluhan itu menjadi muannas. Kalau bilangan 1 sampai 9 itu adalah muannas, maka puluhan itu menjadi muzakkar. Kenapa orang Arab menjadikan muzakkar itu ma'dud muzakkar, kemudian bilangan menjadi ataupun nombor menjadi muannas? Sebenarnya kalau ikutkan macam ni, ada sikit yang kata apa dia panggil dia panggil apa dia? Tarf, dia panggil apa? Lupa. Macam pemahaman sikit lah. Pemahaman daripada Imam Sya'rawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahawa sebenarnya dia kata dia tidak membezakan lelaki dengan perempuan dalam masalah adat ni sebenarnya, dia kata. Tetapi sebenarnya pada asalnya orang Arab apabila dia bilang wahid, nin, thalatha, arba'a, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. Jadi perkataan muannas itu adalah perkataan asal. Jadi muzakkar tu dia adalah asal, muannas adalah fara'. Jadi sebenarnya dia menyifatkan asal. Mana tidak ada perbezaan, maknanya membezakan lelaki dengan perempuan, tak ada dalam istilah tu. Sebenarnya dia melihat kepada itulah digunakan asal oleh orang Arab. Disebabkan itu maka muzakkar adalah asal, maka disinonimkan dengan
muannas ni perkataan itu sebenarnya perkataan itu bukan muannas dia kata, tapi digunakan oleh orang Arab, maka dia asal, maka dimatchingkan dengan muzakkar. Dan begitu juga bila fara' dia adalah muzakkar nombor itu, maka dia pergilah pada muannas yang fara' dari segi lelaki dan perempuan. Ini latif daripada pandangan daripada Imam Sya'rawi. Jadi asyara itu dia akan berbeza. Kemudian anda rasa 3 sama 9 tu confirm lah laki. Bila rajulun, maka kita gunakan salah satu rajulin atau salah satu rijalin. Dia kata salah satu rijal. Dia kita gunakan 3 itu adalah muannas, perkataan ma'dud tu adalah. Dan asyara juga, perkataan asyara tu juga sama juga sebenarnya apabila dia tidak murakkab. Apabila dia mufrad, maka dia boleh faham, nampak ke payah. Kalau payah nak bangun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Kata ada orang kata tak adalah dari segi suara bila duduk di paitam. Okey. Bila kita kata ahada, mana ahada ni adalah muzakkar, maka 10 ni mesti asyarata. Ahada asyarata. Apabila ihda ni adalah muannas, maka puluhan ini mesti jadi muzakkar. Dan sebaliknya, ini ketika mana dia murakkab. Tetapi ketika mana dia mufrad, contohnya fa it'amu asyaratu masakin. Ini Al-Quran lah kan. Jadi asyaratu masakin. Pasal apa asyaratu masakin? Sebab miskin ini adalah muzakkar dari segi dia punya apa dia? Mufrad lah. Semua melihat pada mufrad. Bila jamak melihat pada mufrad. Satu lagi ayat, Qul fa'tu bi'ashrin minha. Bi'ashrin suwarin mislih. Suwarin mislih. Ini Al-Quran lah. Jadi bi'ashrin mislih. Sebab apa? Sebab kita tengok pada surah ni, dia punya mufrad dia adalah surah. Surah. Salah. Jadi dia gunakan apa dia? Dia gunakan muzakkar. Okey, dia gunakan muzakkar. Jadilah dia bi'ashrin. Ashrin saja, bukan asyar. Habis ba tu. Ada satu lagi ba. Perbezaan pula tahrik dengan sukun shin. Tahrik shin dengan sukun shin. Okey. Tahrik shin apabila dia adalah muzakkar, walaupun dia murakkab. Contohnya kita kata ahada asyarata, apa dia? Ahada asyarata, kita kata ahada asyarata talibatan, contohnya. Ahada asyarata talibatan. Kalau kita kata ihda asyara ni, ihda asyara taliban, maka jadi asyra. Islam asyara. Kalau kita terbalik pula, terbalik tak boleh lah. Terbalik lah. Kita boleh terbalik ni je lah. Asyara je lah sebab dia mufrad. Okey.
Jadi walaupun dia murakkab ataupun dia mufrad, walaupun murakkab dia mufrad, tetap juga dia punya kaedah dia. Ketika mana dia muzakkar, dia bariskan huruf shin, dan ketika mana dia muannas, kita matikan huruf shin. Okey. Dan isna asyara tadi, sebab kita kata apa dia? Dia sepatutnya isna asyara ataupun asyarata, ikutlah kan. Dia melihat kepada muannas tak ada masalah lah. Jadi isna asyarata lah sebab dia kalau perempuan, jadi kalau perempuan isnata asyara. Jadi isna asyarata ataupun isna asyara, okey, dari sini maknanya isnata, dia jadi asyara. Ini asyarata, silap asyrata, di sini jadi asyara. Okey, kalau silap ni betul lah tu. Sebab ni 12 ni. Okey. Jadi sebab apa kita kata dia tidak faham ni? Sebab dia ada huruf nun. Asalnya adalah isnaini. Asalnya adalah isnatai ni. Jadi nun ini kita dah kata sebelum ni, dia mulhaq belaka ni. Nun ini seolah-olah seperti mana musanna, mulhaq kepada musanna. Dia bukan musanna, tapi mulhaq musanna. Sebab apa dia tidak dikatakan musanna? Sebab dia tidak menempati musanna. Sebab apa tidak menempati musanna? Sebab dia tidak ada perkataan mufrad. Musanna mesti ada perkataan mufrad. Contohnya apa dia? Contoh yang digunakan baru ni kita tengok dalam muktamar kan. Syihadi menggunakan, dia kata apa dia? Dia kata bahawa qamarain. Qamarain ni maknanya dipanggil apa? Dipanggil mulhaq musanna. Dia maknanya dipanggil apa? Ala sabil taghlib. Ala sabil taghlib. Contohnya qamarain. Qamarain ni apa dia? Qamarain ni adalah asyam dengan qamar. Atau kita kata umarain. Umarain ni adalah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi mulhaq ni, dia kata bila mulhaq ni, dia tidak seperti mana apa dia? Tidak seperti mana apa nama apa? Asal ni maknanya dia memiliki dua orang. Dua orang yang kita katakan mungkin sama lah. Ada persamaan dia. Tetapi yang ini dua tapi tidak persamaan. Mulhaq ni biasanya dua tidak persamaan. Ataupun dia maksudnya dia sekali. Sedangkan dia perkataan yang katakan sama'i. Jadi di antaranya mulhaq lah. Ada lagi? Ada lagi. Di antaranya juga nak tahunya bahawa isna asyara ni dia adalah mu'rab sebab dia tidak boleh masuk isna asyarataka. Tak boleh. Tak boleh. Isnata asyaraka. Tak boleh. Berbeza dengan ihda asyaraka boleh. Ahada asyarataka boleh masuk dhamir. Tidak ada masalah masuk dhamir. Sebab apa yang ini boleh, yang ini tak boleh? Yang ini tidak ada mengandungi mudhaf ilaih. Yang ini bermaksud mudhaf ilaih. Okey, dia mengandungi maksud mudhaf ilaih. Cuma yang ini menjadi mabni. Okey. Tetapi alif lam semua boleh masuk. Masuknya alif lam pada ketika itu dia menjadi apa dia? Dia menjadi isim fa'il. Ketika mana masuknya alif lam dia menjadi isim fa'il. Okey.
Faham? Jadi kata bi fathil kalimatain fil ahwal thalathah wa kadza taqul fi akhawati. Begitu juga dengan adik-beradik dia. Maknanya 1 kecuali 12, 13 sampai 19. Illa 12. Fa innal kalimata al-ula minhu tu'rab. Jadi al-ula tu maksudnya sadr lah. Sadr. Diarabkan bil alif raf'an, mana dengan alif raf'an, wa bil ya'i nasban ataupun jarran. Contohnya ja'ani 12 rajulan. Pasal apa? Asyara tu shin dia berbaris sebab rajul tu adalah muzakkar. Ja'ani 12 rajulan wa ra'aitu 12 rajulan wa marartu bi 12 rajulan. 12 dia memang sana silap. 12 dia diikut sama. 12 diikut sama. Diikut sama dia puluhan tu. Maksudnya puluhan tu dia sama. Okey. Wa innama lam astathni hadha min itlaqi qawlihi wa akhawatihi. Mana dalam matan Syekh Ibn Hisham tidak mendatangkan istisna, tidak mengecualikan azan tiap. Baik. Apa anda silap dalam masalah sebab musanna diikut asyara tu diikut kepada kalau muzakkar, kalau muzakkar lah isnan tu muzakkar lah asyara, kalau muannas ni isnan tu muannas lah asyara tu. Yang lain dia terbalik Macam ada asyara tu memang dia muzakkar muannas ni. Ahad asyara. Dia bukan ahad asyara. Kalau macam dalam kitab ahad asyarata. Oh 39, sorry ada silap. 2 dengan 3, 1 dengan 2, 39. Okey, 39. Minta maaf. Terima kasih. Ini atas tu silap je lah. 3/9. 3/9. Sebab tu dalam pengajian YouTube ni anda galakkan jugalah pengajian YouTube ni, tapi kena muntah lah. Sebab apa kadang-kadang yang mengajar pun kadang-kadang ialah faham je lah. Anda untuk tahdir dia pun lama kan tahdir. Anda kalau boleh nak ialah mungkin
kali pertama anda beria sikit lah. Biasa anda main kata bertawakal Allah Ta'ala. Kalau ada ingat lah kan. Jadi bila kalau anda tengok mana pun syuyuh pun, memang kalau kita dapati memang ada silap lah. Sebab tu kita bila belajar YouTube ni kena muntah. Dia bukannya jadikan pengajian YouTube ni 100%. Mana ada kawal untuk kita berbincang. Sebab kadang-kadang dalam pengajian tu, macam ni contoh sekarang kan, pengajian, bila ada silap, ada orang nampak, ada orang perlu lepas kelas ke apa ke, ada perbincangan dan sebagainya, maka kita nampak ada benda-benda yang perlu kita betulkan. Maknanya bukan 100% lah. Sebab tu berhati-hati bila mengaji dalam YouTube lah kan? Kalau kita tidak ada alat yang kemas lah. Untuk mengetahui ziyadah dari segi ulum mungkin lah. Ziyadah dari segi ulum. Khair, terima kasih. Anda pun lupa dia punya kaedah 3-9. 3-9 perlu berlawan lelaki dengan perempuan. 1 dengan 2 tak perlu berlawan lah. Anda pun silap tu. Okay? 1 dengan 2 tak perlu berlawan. Kita pun makruf kan, 3-9. Wa innama min itlaqi qawlihi wa akhawati li'annani, kerana aku akan menyebut, dia kata sa'azku fi ma ba'du, selepas ini dia kata anasnain wa snatain, iaitu 2 dan 2 lelaki dan 2 perempuan. Dia kata yu'arabani i'rab al-musnana mutlaqan, kerana di i'rab dengan i'rab musanna, bukan walaupun dia di meshkan. Jadi di dalam bahagian lain, seolah-olah isnain dengan isnatain ini dalam bahagian lain. Walamma faraqtu min zikr al-mabni al-fathi, selepas aku menyebut mabni al-fathi, zakartu al-mabni ala dhamm, aku menceritakan pula mabni ala dhamm. Maknanya dalam matan ni lah telah disebut ni, maknanya telah disebut dalam matan. Wa masaltuhu, dan aku datangkan dengan contoh bi qablu wa ba'du, qablu wa ba'du, wa asyartu ila anna lahuma 4 halat. Jadi 4 tu ingatlah, dia adalah isim anna. Jadi dia ada 4 keadaan. Pertama dia kata an yakuna mudhafain. Bila mudhafain dia adalah mu'rab. Mudhafain yang mana tidak ada berlakunya qata'. Tidak berlakunya apa dia? Qata'. Mudhafain yang tidak berlakunya qata'. Dia kena ada satu lagi takyid di situ. Mudhafain bidunil qata'. Mudhafain bidunil qata' maksudnya dia tidak dihilangkan dia punya mudhaf ilaih dia. Sebab ba'du dengan qablu ni dipanggil juga dengan isim ghayat. Dipanggil isim ghayat dan juga akhawati lah. Sebab apa dipanggil ghayat? Sebab dia memerlukan kepada mudhaf ilaih. Dan dia boleh menghazafkan mudhaf ilaih. Bila dihazafkan mudhaf ilaih, maka dia sendiri yang menjadi ghayah. Sebab tu dia panggil isim ghayat. Dan dia mabni ala dhamm lah, ketika mana dia dihilangkan mudhaf dia. Itu pada asalnya lah. Itu pada asalnya. Tetapi apabila dimaksud ada pun diinginkan dari segi makna ataupun dari segi lafaz dan sebagainya, maka berlakunya perbezaan. Maka kita tengok di sini an yakuna mudhafain. Jadi mudhafain tanpa qata', maknanya tidak ada mudhaf ilaih. Maknanya tanpa qata' maksudnya ada mudhaf ilaih. Fa yu'rabani nasban ala dharfiyah, maka dia menjadi, bila sebut nas maknanya dia mu'rab. Fa yu'rabani nasban, bila sebut nas maknanya dia mu'rab. Maknanya tak perlu kita pening-pening, nanti kita dah masuk dalam bab ada i'rab tu, kita akan nampak lagi dengan jelas. Bila masuk nas maksudnya dia adalah mu'rab. Fa yu'rabani nasban ala dharfiyah, maknanya dia mansub ala dharfiyah. Sebab bagi bawah itu bukan bagi bagi bawah tu bagi atas lah. Bagi atas ada tanda i'rab. Au khafdan, ataupun dia mu'rab juga majrur ketika mana dia masuk min. Jadi ketika mana dia tidak ada berlakunya qata', maka dia menjadi mu'rab, sama ada dia bagi atas ataupun bagi bawah. Bagi atas ataupun bagi bawah.
dan tidak berlakunya rafa'. Maknanya perkataan apa nama ba'du dengan qablu apa semua ni tidak berlakunya rafa'. Kalau rafa' memang rafa' mahal. Apa tanda dhamma? Tanda dhamma itulah tanda mabni. Dia bukan tanda i'rab. Kan boleh juga dia jadi khabar, tidak ada masalah. Tapi khabar dia tu, contoh ana ba'du sebagai contohlah. Ana ba'du. Boleh ana ba'du tu. Jadi ba'du tu khabar. Tetapi ba'du itu bukan tanda i'rab. Maknanya tidak pernah berlaku ba'du tu rafa' lah, kecuali rafa' mahal. Sebab tu dia hanya sebut mu'rab dari segi mansub dengan majrur. Taqul ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu. Jadi kita lihat di sini adanya apa dia? Adanya mudhaf ilaih. Apa dia mudhaf ilaih? Zaidin. Dan juga al-ha. Ji'tuka qabla Zaidin wa ba'dahu. Fatansibuhuma, maka kamu menasabkan kedua-duanya, iaitu ba'du dengan qablu, ala zarfiyah, ke atas zarfiyah, iaitu wa min qablihi wa min ba'dihi. Apabila masuknya huruf min kepada qabl dan juga masuk pada ba' yang mana dia ada mudhaf ilaih, fatakhfiduhuma, maka kamu boleh memajrurkan kedua-duanya dengan min. Jadi majrur bimin lah, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kazzabat qablahum qaum nuhin. Ini ketika mana dia mansub ala zarfiyah, qablahum. Fabi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Jadi ini adalah cara Syekh lah. Syekh akan cuba mendatangkan ayat Quran dulu. Tak ada ayat Quran baru datangkan dengan apa, hadis ataupun syair. Fabi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Jadi di sini menjadi mansub ala zarfiyah, iaitu ba'da Allah, mansub ala zarfiyah. Wa qala Allah Ta'ala alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Di sini maksudnya huruf min, jadi qablihim, min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula. Ini asasnya ketika mana dia ada mudhaf ilaih tanpa qata', maka dia menjadi mu'rab, sama ada mansub ala zarfiyah ataupun dia jadi majrur ketika mana masuknya huruf jar. Al-halah tsaniyah, hal yang kedua, an yuhzaf. Bila yuhzaf maknanya berlaku yang qata'. Al-mudhaf ilaih, maknanya mudhaf ilaih tak ada, tetapi diniatkan apa dia, wayun wa thubutu lafzihi. Ini bezaannya. Kan diniatkan maknanya, yang ini diniatkan apa dia, lafaz dia. Diniatkan makna ni dan diniatkan dengan lafaz dia. Wayun wa thubutu lafzihi fayu'rabani i'rab al-mazkur, maka akan di'irabkan dengan i'rab yang disebut. Wala yunawwanan liniyatil idafah wa dhalika ka qawlihi, dan dua-duanya tidak akan ditanwinkan. Sebab apa dia tidak ditanwinkan? Sebab seolah lafaz tu ada, seolah lafaz tu ada, lafaz, sebab seolah lafaz tu ada walaupun lafaz tu tak ada. Maka di i'rab seperti i'rab biasalah, di i'rab seperti i'rab biasa, maka dia akan menjadi mu'rab biasa, cumanya dia menjadi tidak menerima tanwin, cumanya dia tidak menerima tanwin. Contoh dia kata, wa min qabli nada kullu maulan qarabatan fama atafat maulan alaihi al-awatifu. Dia kata sebelum ni, dan wa min qabli, qabli tu nada tu bukannya mudhaf ilaih dia, nada tu adalah isim. Nada ni maksudnya menyeru lah, fi'il madhi. Dia kata sebelum ni, dia kata semua orang menyeru. Kullu maulan, ada yang maulan ni maknanya semua saudara mara lah. Qarabatan saudara mara dia, ikatan dia lah, dia punya tu orang dekat dia. Tapi apabila berlakunya bencana, dia kata itu kena dia buat takdir lah. Berlaku je bencana, apabila berlaku je bencana, itu takdir dia.
tak sebut dalam syair Jangan kata saya sebut dalam syair tak ada syair. Dalam syair tak ada, tapi makna dia begitu. Sebelum tu lah makna syair sebelum tu. Fama atafat, dia kata tak ada gunanya lagi, dia kata. Tu atafat ni apa dia? Bagi dia bahasa kita sentimen. Sentimen. Maulan alaihi al-awatifu. Maknanya awatifu tidak menjadi apa dia? Tidak menjadi sentimen lagi. Sebab apa? Sebab masing-masing menjadi nafsi-nafsi lah. Masing-masing mementingkan diri sendiri. Sebab apa bencana berlaku? Yang penting dia selamat. Habis dah, habis keluarga. Maknanya sebetulnya menggambarkan mungkin hari kiamat ke, wallahu alam. Tapi menggambarkan bencana lah. Sebab tu kata wa min qabli nada kullu maulan qarabatan. Setiap orang akan memanggil dia punya kerabat dia. Aku kenal orang fulan, kenal fulan dan sebagainya. Tapi bila berlaku bencana, tak ada lah sentimen tu. Jadi qabl di sini dia punya qabl dia. Jadi sebenarnya banyak ulama bila qabli zalika lah. Maknanya zalika, maknanya berlaku sebelum itulah. Jadi diniatkan apa dia? Diniatkan adanya lafaz. Diniat ada lafaz di situ, maka dia tidak ditanwinkan. Kemudian ar-riwayah bi khafd. Kita guna yang biasalah. Ini mungkin dalam kitab-kitab dalam syair mungkin lah kan. Biasa dalam kitab tu kita guna 3 ni je, dia tersebut lah. Tapi nak guna pun tak apa, sebab apa-apa pun melihat kepada mutakallim. Sebab tu kalau orang yang baca tu orang yang alim nahu, jangan tanya banyak sangat kan, takut dia ada hujah lah. Tapi kalau orang tu tak tahu nahu sangat, contohnya macam min haisu kan, boleh je baca min haisi, silap lah. Haisu rajulun contohnya, haisu rajulun, boleh je baca haisu rajulain. Tapi memang dah ma'ruf haisu rajulun. Maknanya sebab apa? Haisu ni dia mengidafatkan jumlah, dia bukan mengidafatkan mufrad. Jadi jangan bacalah pelik daripada orang lain, kecuali kita ada hujah, ataupun syekh kita tahu kita ni memang orang yang yalah, memang itu bacaannya kan. Jadi kalau tak, dia akan jadi masalah. Ar-riwayah bi khafd. Riwayat maknanya didapati perkataan ini dengan khafd. Bahasa Arab dia dapat dengan hafal lah. Khafd qabl bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Ay wa min qabli dhalik. Fa huzifa dhalika min al-lafz, maka dihazafkan daripada lafaz tersebut. Wa qaddarahu sabitan, dan ditakdirkan dengan tetaplah, maknanya ada lafaz. Sebab itu wa qara'a al-Jahdari wal Uqaili, ini bacaan apa, qiraat lah. Lillahi al-amru min qabli wa min ba'di bil khafd, tanpa tanwin, iaitu maksudnya min qabli al-ghalabi wa min ba'dihi, iaitu tanpa sebelum kalahan, min ba'di dan selepas kalahan. Fahudhifa al-mudhaf ilaih, ataupun fahadhafa al-mudhaf ilaih, iaitu bacaan itu lah. Wa qaddarahu wujudahu sabitan, kemudian mentakdirkan adanya secara sabit, maknanya mengekalkan lafaz dia, seolah-olah lafaz tu ada, seolah-olah lafaz tu ada. Yang ketiga, al-halatus salisah an yuqta' anil idafah lafzan, dia memotong, maknanya menghazafkan lah anil idafah dari segi lafaz. Sama juga yang atas tadi, tidak ada mudhaf ilaih, dan dia tidak berniat langsung mudhaf ilaih tu, maknanya bagi dia perkataan tak penting, perkataan tu tak penting, ataupun benda tu ma'ruf, benda tu ma'ruf, jadi tak perlu ingat tu, tak perlu berniat langsung pada perkataan tersebut. Fa yu'rabana aidan al-i'rab al-mazkur, maka di-i'rabkan dengan i'rab ni sebut ni lah, maknanya dengan sebut ni tadi, maknanya dengan min, dengan zaraf tadi lah, dengan zaraf tadi, maknanya bagi atas dengan bagi bawah, maknanya dia mu'rab. Tetapi kedua-duanya perlu ditanwinkan, sama juga atas tadi, cumanya ditanwin je. Cumanya perbezaannya apa dia? Subut dengan lafaz ataupun tidak subut lafaz. Li'annahuma hina idzin isman tamman, maknanya bila isman tamman ni jadi mutamakkin lah. Bila kata isman tamman ni maknanya jadi isim mutamakkin. Kasail asma'i nakirat, seperti mana isim-isim nakirat.
maka jadilah dia ji'tuka qablan wa ba'dan wa min qablin wa min ba'di. Qala syair, berkata syair, fasagha li asy-syarabu wa kuntu qablan. Sara ni maknanya berterusan. Sara ni boleh kan, sara maknanya masuk terus. Asy-syarab ni minuman, tapi bila minta ngarak jangan minta syarab, minta masyrubat. Fi syarabina. Arab tak faham. Ana cuba dah, ada tak faham. Jadi kalau tanya Arab nak minuman, dia tak masyrubat mau guna. Yang kata syarab, dia syarab masalah. Jadi masyrubat ataupun makulat kan. Jadi fasagha li syarab, mana senang masuk minuman. Wa kuntu qablan, maknanya sebelum ni minuman senang masuk. Dia kata akadu aghussu bil ma'il furat, hampir saja ma' furat ni mana air yang sedap lah, terlekat, tak boleh masuk. Selepas apa? Selepas terjadinya apa dia? Ada pembunuhan lah berlaku pada pak saudara mara dia, jadi dia nak balas dendam. Mana dia kata sekarang ni fasagha li, mana sekarang ni dah senang masuk dia kata. Dulu sampai air furat pun tak boleh masuk. Mana air yang bersih elok pun tak boleh masuk dia. Dulu senang, maknanya hati dia gundah gelana lah. Ada riwayat apa dia? Akadul aghus bil ma'il hamimi. Hamim air panas atau air sejuk. Air sejuk boleh atau maksud sini air yang elok lah. Maksud di sini adalah air yang elok. Kadang-kadang Arab diinginkan kepada did. Kadang-kadang Arab diinginkan satu itu pada did. Itu biasalah. Contoh macam apa dia? Mafazahan. Mafazahan tempat kemenangan kan. Mafazahan maksudnya sahara. Maksudnya mumitah. Dia bukan mafazah kan. Dia ataupun al-halakah kan. Al-mahalik, padang pasir. Tapi diinginkan adalah did kan. Contohnya macam basir. Basir ni menunjuk kepada orang buta. Sebenarnya dia adalah kafif kan, ataupun a'ma, tapi dia sebut basir. Ini Arab kadang diguna perkataan apa dia? Did, maksud did. Jadi dia tidak berniat, tidak mensubutkan apa dia? Mensubutkan lafaz. Maka dia i'rab seperti i'rab biasa, cuma dia tanwin. Yang tadi, yang kedua tadi tak tanwin. Yang ketiga ni tanwin. Wa qara'a ba'dhum, maknanya qiraat lah. Anda tak tahu qiraat Kalau ada yang kesempatan belajar qiraat. Anda pun tak tahu, anda rasa qiraat ni anda belajar di Indonesia. Ada cerita-cerita juga. Wa qara'a ba'dhum lillahi al-amru min qablin wa min ba'din bil khafdi wat tanwini. Al-halatu rabi'ah, okey, al-halatu rabi'ah an yuhdhaf al-mudhaf ilaih. Dia buang terus, sama juga yang qata' berlaku qata', tetapi dia niatkan maknanya duna lafzi, tapi tidak lafaznya. Dia niatkan maknanya tetapi dia tidak meniatkan lafaznya. Fayubnayan, maka dia dimabnikan hina idzin ala dhamm. Maka dimabnikan ala dhamm. Ini yang kita gunakan lah. Yang ini yang kita gunakan. Yang empat ni, maknanya yang kedua dan tiga ni jarang kita gunakan lah. Tapi bila berlaku kita tahulah apa sebab dia. Bila tengok kita tak lama dan sebagainya, kita tahu apa sebab dia. Jadi dihazafkan apa dia? Dihazafkan mudhaf ilaih. Kemudian dia berniat pada maknanya tetapi tidak pada lafaznya. Fayubnayani hina idzin, maka ketika ini kedua-duanya menjadi mabni, iaitu ba'du dengan qablu menjadi mabni ala dhamm, berbaris pada baris dhamm. Sebab apa? Sebab dikatakan kerana dia tidak mahu menyerupai kepada mu'rab lah. Sebab mu'rab dah ada baris bawah, kemudian mu'rab dah ada baris atas kan, tinggal baris dhamm kan, kemudian baris sukun saja. Tapi kerana dia mengatakan bahawa dia adalah ghayah,
maka makna dia seperti mana murakkab, maka dia memperlukan kepada apa? Diberi ataupun dia lemah ketika mana dia seorang, maka dia perlu dikuatkan. Maka dikuatkan dengan lafaz apa? Dham. Ni mantik apa nahwu kan. Dikuatkan ba'du tu dengan lafaz, dengan harakat atau baris dham. Ka qiraati sab'ah. Seperti mana qiraat sab'ah, bila kata sab'ah ni mutawatirah. Mungkin sebelum ni dia bukan mutawatirah. Dalam mazhab Syafi'i 7 lah mutawatirah kan. Dalam mazhab lain 10 kan. Kita baca mazhab kita baca qiraat apa? Ibnu Katsir. Imam Syafi'i baca Ibnu Katsir. Tapi kita baca Hafs Asim kan, mengikut kepada daulah lah. Itu kita melihat pada sejarah. Sebab apa kita baca Hafs Asim? Kalau ikutkan kita kena baca Ibnu Katsir. Wa qawli, dan perkataan aku, wa akhawatuhuma, yang aku masukkan kepada adik-beradik ini, aradtu bihi asma'al jihad, iaitu nama-nama Allah Asid yang 6. Bila belakang dia boleh 2 lah. Tapi sekali dia boleh juga ikut pada muzakkar pada asalnya. Tapi kalau belakang, nombor belakang, maksudnya nombor, dia boleh al-jihad as-sittah boleh, al-jihad as-sitt pun boleh kan. Maknanya as-sitt ni melihat kepada mufrad dia lah, al-jihad. Jadi bila mufrad dia muannas, maka nombor pun muzakkar. Atau boleh juga al-jihad as-sittah kan. Jadi wa awwalu, dan awwalu di sini maksudnya sebenarnya adalah awal yang bermaksud bukan asma' tafdhil. Kalau asma' tafdhil dia i'rab seperti biasalah, dia tidak jadi mabni. Contoh ana awwalu al-muslimin, ana awwalul muslimin tu dia adalah asma' tafdhil lah. Ataupun lepas tu ada min, itu semua adalah asma' tafdhil. Kalau asma' tafdhil maka dia bukan mabni. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan asma' tafdhil yang pertama, tetapi bukan asma' tafdhil. Kemudian dun di sini bermaksud juga ba'da dengan qabl. Okey, bukan maksud hakir lah, bukan maksud hakir. Okey, maka dia adalah ba'da ataupun qabla. Wa nahwahun, dan seumpamanya. Jadi amam semua tu samalah, warak dan sebagainya sama. Qala syair, berkata syair, la amruka ni adalah sumpah lah. Ma adri wa inni la aujalu. Aujal ni maksudnya takutlah, akhaf. Wajilat qulubuhum ala aina ta'du, ke mana dia kata ta'du ni pergilah, ataupun datanglah, mudah datanglah, datang. Ta'du boleh kata datang, ataupun timbul, timbul ataupun datang. Ta'du al-maniyata, maniyatu ni mati lah, kematian. Al-maniyah maksudnya kematian. Awwalu, yang pertama lah. Jadi dia kata sesungguhnya, dia kata demi kehidupan kamu lah, aku tak tahu dan aku takut bila-bila saja mati tu akan datang kepadaku lah, maksudnya gitu. Ataupun mati tu datang dahulu, sebelum dia melakukan sesuatu lah. Mati tu datang dahulu sebelum dia melakukan sesuatu. Itu yang dia takut. Jadi dia punya syahid dia adalah awalu. Jadi awalu tu menunjukkan dia mabni ala dham. Sebab di sini maksudnya adalah pertama, bukan maksud isim tafdhil. Kemudian kata syair juga, contohnya, idza ana lam uman alaika walam yakul liqa'uka illa min wara'u. Ni penting syahid kalau nak masuk. Ana pun cuba lah masuk belajar baca syahid ni, tapi bosan lah. Baca lah habis satu bab ke bab, lepas tu nak baca ni malas pula.
kan. Sebab kita lebih cenderung kepada baca fiqh, baca akidah kan, salah sekadar je. Tapi memang kalau siapa nak masuk dalam ilmu ni memang kena bacalah syawahid ni, senang kan. Iza ana, dia kata, lam uman, jika aku tidak diamankan, dia kata, ke atas kamu, dia kata, maknanya di sini adalah hubungan di antara dia dengan kawan dia tu tak ada gunanya apa nama mawaddah ataupun kasih sayang lah, ataupun sayang menyayangi lah. Tak ada guna kalau tidak ada rasa aman, dia kata. Maknanya kalau bimbang, kalau rahsia itu terbongkar, maka dia kata walam yakun liqa'uka illa min wara'u. Jadi akan menyebabkan daripada perjumpaan kamu ni kecuali belakang-belakang lah. Maknanya tak benda yang tak ikhlas lah, belakang-belakang. Maknanya benda yang secara kecuali yang benda-benda yang dikata di sini adalah perjumpaan yang mana tidak menerima dan tidak memberikan senyuman. Maknanya jauh-jauh lah maksudnya. Wara'u. Maknanya disebabkan apa dia? Sebabkan kita pun takut lah jumpa dengan dia. Sebab apa? Sebab takut rahsia kita terbongkar. Jadi dia punya syahid dia adalah wara'u. Jadi di sini adalah menunjukkan bahawa menjadi wara'u itu adalah mabni. Ini sama dengan qablu wa ba'du. Walamma faragtu, ketika mana selesainya aku menyebut tentang mabni al-dhamm, aku menyebutkan pula mabni al-sukun, dan aku datangkan dengan biman. Jadi man ni di antaranya kita kata apa, dengan syibih dengan ataupun syabah dengan harf dengan wad'i lah, ataupun lafaz wad'i ataupun lafaz. Dan dia kata apa tu, min halati, daripada min halati man, min halati apa dia, mustami' apa dia, min halati mutakallim dia apa dia, min halati mutakallim dalam mubaligh, bukan mubaligh. Alham mustami', alham adalah mustami', al-iblagh lah yang dia apa, terus sufiks isti'mal. Min halati apa dia, min halati mutakallim adalah isti'mal, min halati mustami' adalah alham. Sebelum isti'mal dan sebelum ham adalah al-wada'. Nak sebut itu kan. Sebelum isti'mal dan sebelum dia, sebelum ham berlakunya wada'. Jadi wada' dia adalah sama dengan wada' harf, maka dia menjadi mabni. Sebab dua perkataan kan, biman wa kam. Kam ni dia dua lah. Man di sini biasanya isim, sama ada isim mausul ataupun man istifham lah. Isim mausul ataupun man istifham. Dan kam ni dia dua lah, sama ada istifham ataupun kam khabariyah namanya, kam khabariyah ataupun kam istifhamiyah. Kam khabariyah dia masuk rubah. Kam khabariyah maksud rubah, maksud taksir. Sebab tu dia boleh menidhafatkan isim selepas dia. Contohnya kam dirhamin. Kam dirhamin tu menjadi mudhaf. Sebab apa? Sebab kam itu bertukar maksud taksir. Kam itu bertukar menjadi maksud taksir. Okey. Kalau kam istifham, confirm lah selepas tu menjadi tamyiz. Umasaltu biman wa kam wa taqul ja'ani man qama. Jadi allazi qama lah. Wa ra'aitu man qama. Kalau man istifham dia tak boleh duduk di tengah. Sebab dia mesti sadariyah. Sebab tu bila kita kata man ana, jadi man tu i'rab apa? Khabar lah. Kan, i'rab khabar. Jadi ana man. Kan? Mas muka. Jadi ismuka ma. Jadi ma tu jadi khabar. Khabar muqaddam. Ismuka menjadi mubtada muakhar. Kan? Jadi kalau man di tengah-tengah ni dia tak ada, dia bukan istifham lah.
Ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama. Jadi kamu dapati man ini mulazimatan li sukun, dia kekal mulazimah kepada sukun pada ketiga-tiga keadaan ahwal salasah. Wa kadza taqul kam maluka. Jadi kam maluka ni maluka kam menjadi khabar lah, maluka menjadi mubtada. Ataupun di sini adanya apa dia mahzuf, contohnya kam umruka, kam umuruka. Jadi sebenarnya kam sinan umuruka. Di sini sebenarnya kam dia. Jadi kam maluka itu dia kam milkan kot. Kan? Kam milkan maluka. Contoh di sini lagi kam abdan malakta. Jadi malakta kam. Jadi kam di sini i'rab dia pada maf'ulun bih lah. Kam di sini i'rab dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam. Sebab malakta kam. Kan? Wa bikam dirhamin. Di sini dia jadi khabariyah. Bila masuk ba di situ dia jadi khabariyah. Wa bikam dirhamin ishtaraita. Ataupun boleh masuk min lah. Kam min dirhamin, ya. Kam min dirhamin ishtaraita. Nanti kita akan masuk insyaAllah bincang pasal kam. Fakam fil misal al-awwal fi mawdi'i raf'il bil ibtida'. Kam pada contoh yang pertama dia adalah mawdi'. Mana mawdi' ni mahal lah. Kita bincang lah masalah i'rab, ada i'rab sahih, i'rab muqaddar dan i'rab mahal. Bila mawdi' ni maknanya mahal. Mahal apa? Mahal rafa', mahal marfu'. Marfu' kerana kedudukan dia adalah mubtada'. Ini kam maluka, kam itu adalah mubtada'. Di sisi sibawih. Maknanya dia pendapat lah. Ada yang anda salah lah tadi. Wa al-khabariyah 'inda al-akhfash. Bila sebut akhfash ni, akhfash al-awsat lah. Disebut nama dia apa dia? Ibn Maslamah, Sa'id bin Maslamah. Mas'ad bin Maslamah. Sa'id bin Mas'ad. Sa'id bin Mas'ad. Bukan. Al-Mas'adah. Mas'ad apa? Sekali. Sa'id kan? Sa'id bin Mas'adah. Sa'id bin Mas'adah. Sa'id bin Mas'ad Al-Mas'adah. Itu dimasukkan dengan akhfash ada tiga lah. Dia ada akhfash yang pertama, dia ada akhfash yang ketengah, dan ada akhfash yang al-kubra lah. Tapi dia akhfash al-awsat. Bila sebut akhfash, bila mutlak, maksudnya maknanya mutlak ni bukan muqayyad lah. Muqayyad maknanya yang pertama tapi yang terakhir. Maka dia adalah akhfash al-awsat, iaitu Sa'd bin Mas'adah. Dan sibawih tadi, kalau ahli lughah tak apa kita sebut sibawih. Tapi kalau kita ahli hadis tak disebut sibawih lah, kan? Kita sebut sibuya, kan? Neftuya dan sebagainya lah. Sebab wih bagi orang hadis adalah maksud syaitan, kan? Maksud syaitan. Tapi bagi ahli lughah dia tak penting benda tu. Yang penting dia adalah alam. Sebab tu dia tukar di sibuya. Wa al-khabariyah 'inda al-akhfash. Jadi makna kam di si akhfash dia adalah khabar. Kam maluka itulah. Wa fi tsani fi mawdhi'in nasab. Maka dia adalah maf'ulun bih. Kenapa? Kerana ada fi'l bil fi'l alladhi ba'daha, kerana ada fi'il selepasnya. Jadi kam abdan, kam di situ adalah maf'ulun bih. Wa fi tsalis fi mawdhi' khafd, iaitu bikam dirhamin, kerana ada huruf ba. Wa yasakinatun fil ahwali salasah, dan pada tiga-tiga keadaan dia menjadi huruf sakinah, kama tara, seperti mana yang kamu lihat. Okey, habis kita dalam bab mabni. Okey, dalam bab mabni. Jadi mabni ni saya tak langsung mabni memang dari segi asal lah, cuma adalah sebab ulama letakkan bagi atas bagi bawah apa semua tu, mungkin boleh melihat dari segi saraf lah. Tapi yang pastinya dalam kitab fakih, dalam kitab dalam tangkih tu disebut dua je lah, tapi tangkih fakih ni disebut 4. Kena tambah satu lagi lah. Baris yang bukan dari segi pertama, dari segi apa dia? Dari segi naql. Maknanya berpindah. Contoh macam kita kata apa dia, alhamdulillah. Contohnya alhamdulillah, dia ambil huruf lam, baris lam itu pergi pada huruf dal, jadi alhamdulillah. Itu dipanggil naql kan, ataupun boleh juga naql, dia ambil ataupun diubahkan.
Yang kedua bukan disebabkan itba'. Itba' ni macam bifassihi wa nasihi bifassihi, ya, contoh Hasan Basan. Jadi itu dipanggil itba'. Dan diikut tu. Diikut perkataan dia. Okey. Kemudian yang ketiga disebabkan apa dia? Disebabkan al-hikayah. Disebabkan hikayah. Kemudian yang keempat disebabkan iltiqa' sakinain, ataupun baris yang ada tu untuk al-khulus min iltiqa' sakinain, ataupun at-takhallus min iltiqa' sakinain, untuk contohnya qalatil a'rabi, sebenarnya baris bawah tu dia bukan baris i'rab, tapi dia adalah baris at-takhallus min iltiqa' sakinain. Kemudian yang kelima adalah al-lughah. Jadi lima baris ni tak dibincangkan dalam nahu, walaupun maka dia mabni dia tu bukan mabni, sama ada dia arid ataupun dia adalah memang pada asal lah, ataupun dia memang zati. Kita panggil aridi ataupun zati lah, bahasa mudah sama ada baris tu aridi atau baris tu azati. Kalau aridi ni contoh macam naql tadi lah, naql, itba', itu semua aridi. Iltiqa' sakinain. Lughah bukanlah, lughah di zati, kan. Hikayah pun dia adalah kita kata dia aridi jugalah, ada sabil hikayah. Sabil hikayah contoh macam kita kata aina zaidun, kita kata, ataupun kita kata apa, darabtu zaidan, kita kata zaidan darab, ataupun kita kata zaidan, hal taksud haza zaidan, hal taksud haza, ataupun haza zaidan, contohnya zaidan sepatutnya zaidun, sebab dia hikayah maka dia menjadi zaidan. Jadi lima tu tak dibincangkan dalam masalah ilmu nahu, walaupun dia berubah dari segi baris dia, atau baris tu berada di baris akhir. Lima itu berada di baris akhir. Mungkin ada lagi lah, wallahu a'lam. Anda yang tahu lima tu lah, kan. Rasa tak cukup lah tu, ada lagi baris lain. Tak nampak lah. Kalau ada baris lain mungkin boleh kita sebut lah. Jadi iltiqa' sakinain, hikayah, apa nama, naql, kemudian lughah, kemudian itba'. Walamma zakartu mabni ala sukun mutaakhiran, bila aku sebut mabni ala sukun yang lambat, aku takut bahawa orang membayangkan bahawa man yatawahham annahu khilaful asl, iaitu berlawanan dengan asal, ataupun maksud dia fara'. Sebab mabni ala sukun ni dia adalah yang asalnya. Kemudian berlakulah bagi bawah dan sebagainya, untuk apa? Untuk takhfif, macam yang sebut tadi lah, yang dibariskan dhammah kepada ba'du dengan qablu, untuk apa? Untuk memberikan kekuatan. Sebab kita dah hilangkan dia punya murakkab dia. Kemudian ada juga baris bawah, dia sebenarnya baris bawah tu paling dekat kepada baris sukun, sebab tu di baris bawah kan. Kemudian kenapa di baris atas kan? Kerana untuk takhfif. Macam-macam, dia punya macam-macam alasan lah, macam-macam alasan. Semua ni mantik nahwi lah. Mungkin boleh baca kitab Ilal lah, kan? Boleh baca kitab Ilal. Wa ammal fi'lu, maka fi'l salah satu aqsam. Ini ulama yang kita guna tiga fi'l. Ada ulama kata dua fi'l saja. Sebab apa? Fi'l amal tu bukan fi'l sebenarnya. Fi'l amal tu adalah dipanggil talabul husul, meminta supaya perbuatan itu dijadikan. Dia bukan fi'il. Fi'il ni maksudnya perbuatan dia dah buat. Yang ni dia minta perbuatan itu dibuat. Maknanya dia bukan fi'il. Kemudian yang kedua, ada mengatakan bahawa fi'il amal ni sebabkan dia bukan dia sebab fi'il. Anda cerita ni bukan sebab untuk jadikan mantik, supaya senang macam kita tak besar. Dan yang kedua disebabkan apa? Disebabkan kerana dia adalah fi'il mudhari'. Sebab tu ma yujzamu fi'il mudhari' ataupun ma yubna fi'il mudhari', itulah yang berlaku pada fi'il amar. Cumanya dia buang huruf mudhara'ah saja dia buang. Madhi, dia kata madhi, satu fi'il madhi. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nis as-sakinah, dikenali dengan ta'nis sakinah. Wa bina'u al-fathi ka daraba. Anda terjemah saja, kan? Dia syarah, kita sekarang syarah 2-3-4 kali pula. Wa bina'uhu al-fathi,
dan dia mabni al-fathi. Itu pada asalnya lah. Kadaraba. Illa ma'a wawul jamaah, kecuali dengan waw jamaah. Maknanya dia kena baris munasabah. Fayudammu kadarabu. Jadi waw di sini kita dah kata dah, waw di sini adalah waw fa'il. Okey, alif ditemui alif fariqah. Fariqah membezakan fi'il dengan isim. Sebab muslimu pun jadi ketika mana dia syarah juga, tak apa. Ketika mana dia apa? Mudhaf. Ketika mana dia mudhaf, contoh muslimu Makkah. Dan dia dihilangkan alif fariqah ketika mana dia tidak ada dhamir. Contohnya darabuha, contohnya darabuhum. Ketika mana ada dhamir, dihilangkan alif fariqah. Au ad-dhamir al-marfu' al-mutaharrik. Tati itu lah. Faisakkan, maka di baris matikan fi'il madhi. Qadarabtu. Sebab tawalil amsal lah. Wa minhu, dan di antara juga dikatakan sebagai jami', maknanya jami' fi'il madhi. Jadi fi'il ni ada dua lah, sama ada jami' ataupun mutasarrif. Ada tiga, satu lagi. Dua lah, dua mudah. Jami' dengan mutasarrif. Kemudian dia ada mutasarrif yang tam dengan mutasarrif naqis. Jadi mutasarrif ni terbagi pada dua pula, tam dengan naqis. Fi'il dia ada jami', dia ada mutasarrif. Mutasarrif pula dia ada dua pula cabang, tam dengan naqis. Kan? Seperti mana isim dia ada apa? Kita tak masuk isim kan? Masuk dah, masuk dia. Isim dia ada apa? Dia ada zahir, dia ada dhamir, mudmar. Kemudian dia panggil satu lagi mubham. Tak apalah akhir tu. Dhamir, mubham tu tak boleh masuk, tak apa kan. Yang penting kita tahu zahir, dhamir, zahir dengan dhamir. Kemudian dhamir pula terbagi pula pada dua. Hadir dengan ghaib. Hadir pula terbagi pada dua pula. Mutakalim dengan mukhatab. Boleh kan? Jadi yang mutasarrif tadi, kalau kata fi'il mutasarrif, maknanya dia boleh, dia ada fi'il mudhari', dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il amar. Dia boleh pergi pada tiga. Ada fi'il dia hanya madhi saja, itu dipanggil jami'. Ada fi'il hanya amal saja, maka dia jami'. Ada fi'il hanya mudhari' saja, dia jami'. Tapi ada fi'il yang mana dia boleh mudhari', dia boleh madhi, tapi tak boleh amal, maka dia naqis. Ada fi'il yang mana dia amal sahaja dan dia mudhari' saja dan dia tidak madhi, maka dia naqis. Dan begitulah. Kemudian dia ada satu lagi, dia panggil apa dia? Dipanggil nasikh. Ada satu lagi, maknanya kita ada tiga fi'il lah. Anda betul kata tiga. Kita ada mutasarrif, jami', kemudian kita ada nasikh. Nasikh tu mungkin dari segi i'rab lah. Nasikh tu mungkin dari segi i'rab. Sebab kana ni, sebab tu kana terbagi pada dua, sama ada tam ataupun naqis juga. Melihat kepada tam dan naqis ni melihat kepada memerlukan kepada fa'il ataupun tak memerlukan pada fa'il. Kalau dia memerlukan pada fa'il, maka dia panggil tam. Tapi bila tak memerlukan pada fa'il, maka dia panggil naqis. Sebabnya apa dia? Sebab kana ni, nanti kita akan masuk insya-Allah. Sebab kana ni dia memiliki makna fi'il tetapi tidak mempunyai zaman fi'il. Silap. Dia mempunyai zaman fi'il tapi dia mempunyai zaman tetapi tidak mempunyai hadas. Macam mana kita nak terjemah tu? Kerana memiliki makna zaman tetapi tidak memiliki makna hadas. Dia memiliki makna zaman tetapi tidak memiliki makna hadas. Maknanya tidak ada perbuatan. Sebab tu kerana kita sampai sekarang tak nak terjemah. Tapi kita kena berkana pada dulu-dulu lah. Yang kuno sekarang kan? Sebab kerana itu bila dia naqis, dia tidak memiliki makna hadas. Dia hanya memiliki makna zaman. Sebab tu kuatnya fi'il ni pada zaman. Kuat, bukan kekuatan fi'il ni pada hadas kan? Jadi fi'il, saya tak langsung makna fi'il ni dia ada memiliki dua makna lah, hadas dengan zaman.
Jadi contohnya kata ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa, semua tu adalah jami' fil asah. Pada asah maknanya dia ada muqabil asah lah. Wa amrun wa yu'rafu bidalalati 'ala at-talab. Jadi dikenali dengan tanda. Dalalah tu maknanya tanda lah ataupun kefahaman dia, kan. Dilalah adalah kefahaman dia. Dalil punca dia lah, kan. Istidlal maknanya ambil, kan. Dilalati 'ala itu ada tanda dia menunjukkan kepada talab ataupun menunjukkan kepada talab. Ma'a qabulihi ya'al mukhatabah, dengan bersama dengan dia boleh menerima yang mukhatabah. Ini adalah qaid kepada fi'il amr, iaitu boleh menerima ya mukhatabah. Maknanya selain daripada fi'il amr tidak boleh menerima ya mukhatabah. Wa bina'u, ataupun talab yang tidak boleh menerima ya mukhatabah. Wa bina'uhu 'ala sukun kadrib. Jadi bina dia asalnya adalah seperti mana sukun, kadrib. Illa al-mu'tal, mu'tal ni maknanya cacat lah. Okey, seperti mana apa perkataan qada, perkataan apa lagi, yad'u, yarmi, ataupun irmi, ud'u dan sebagainya. Fa'ala hadfi akhir, maka dihazafkan di akhir dia. Jadi ughzu, waksha, warmi. Sebagai contoh, quma, qumu, qumi. Dan juga ala hadfi nun, seperti mana minhu halumma pada lughat tamim, wa hati wa ta'ala fil asah. Jadi ada yang mengatakan bahawa dia bukan fi'il amr, maknanya dia adalah isim lah. Maknanya bila dia isim fi'il lah. Isim fi'il ni dia mengandungi makna fi'il, mengandungi makna fi'il, tapi dia adalah menerima tanwin, menerima tanwin. Dia bila dia menerima tanwin tu, maka dia menjadi isim. Ataupun dia tidak lengkap dari segi syarat-syarat isim. Contohnya apa? Dia tidak boleh menerima ya mukhatabah tadi. Wa mudhari' wa yu'raf bilam. Dan dikenali dengan lam, itu maksudnya huruf lam lah. Wa iftitahihi biharfin min hurufi na'aitu, ikutlah anaitu ke apa ke. Dan bermulanya huruf mudhari' itu dengan huruf na'aitu. Nahwu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu wa yudammu awwaluhu, kemudian didammahkan permulaannya. In kana madhi rubaiyan, ini dia punya kaedah dia. Bila madhi di rubaiyan, maka dia punya permulaan fi'il mudhari' itu ataupun huruf mudhara'ah itu menjadi baris dham. Seperti apa? Yudahriju, jadi dahraja rubai, jadi yudahriju. Akrama yukrimu, tak kira sama ada melihat pada mazid ataupun mujarrad. Jadi dahraja itu mujarrad, yukrimu itu mazid. Wa yuftahu fi ghairihi kayadribu wa yajtami'u wa yastakhriju. Kemudian selain daripada itu, maka dia baris atas, seperti mana yadrib, yajtami'. Dan juga apa sahaja fi'il mudhari' kita bagi dham, maka hamzah dia adalah hamzah qat'i. Hamzah adalah hamzah qat'i. Kalau fi'il mudhari' dia bagi atas, maka hamzah adalah hamzah wasal. Ingat tu, payah nak menulis nanti qat'i ke wasal, qat'i ke wasal, isti'mal qat'i ke wasal, qat'i ke wasal, jadi masalah. Jadi ingat dia punya kaedah ni. Kalau mudhari' dia bagi dam, maka hamzah dia adalah hamzah qat'i. Kalau mudhari' dia bagi atas, hamzah dia adalah hamzah wasal. Kayadrib wa yajtami' wa yastakhrij wa yusakkan, dan ditaskinkan akhir dia bersama dengan nun niswah. Nahwu yatarabbasna, jadi nun di situ adalah tanda niswah. Jadi tanda niswah ni banyak lah, banyak tanda niswah ni, bukannya ni anda pun tak kumpul dengan tepat, tapi banyak tanda niswah ni. Di antaranya adalah alif maksur pun dia tanda juga alif ta'nis, kan. Tamabutah lagi, apa lagi dari segi makna pula, dari segi lafaz pula, kan, banyak. Dan antaranya nun. Jadi nun ini adalah tanda wanita. Wa illa an ya'funa, jadi ya'funa ni sama dia dengan apa dia, dengan ya'funa kepada apa nama fi'il mudhari' yang masuk waw jamaah.
Sebab dia panggil waw jamaah, kenapa dia panggil waw jamaah? Sebab dia fa'il lah. Wa yuftahu ma'a nun at-taukid al-mubashirah. Jadi di baris atas, maknanya ketika mana masuknya mubashirah ni maknanya tidak ada fasil di antara fi'il mudhari' dengan nun taukid. Okey, sama ada dari segi lafzan ataupun dari segi takdiran. Takdiran ni berlakunya macam layu belawun tu lah. Takdir pasal apa? Layu belawun tu hilang dia punya waw. Oh, jamaah ni diletakkan dhammah saja. Kan? Itu berlaku takdir lah, sama ada lafaz ataupun takdir. Bila berlakunya fasil, sama ada fasil lafzan ataupun fasil dari segi takdir, maka menyebabkan dia tidak lagi mabni. Dia tidak lagi mabni. Contohnya la yumbazan wa yu'rabu fima ada zalik. La yumbazan, maka dia adalah mu'rab. Dia adalah mabni. La yumbazan adalah mabni. Dan juga di i'rab selain daripada itu, maknanya selain daripada nun niswah dengan nun taukid. Nahu yaqumu zaidun wa la tattabi'ani la tublawunna, itu semua adalah mu'rab. Tattabi'ani sebab dia masuk, dia ada perpisahan lah di antara alif isnain dengan fi'il lah. Fi'il ada yang berlaku fasil dengan nun taukid. La tublawun pun berlakunya fasil tapi muqaddar. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Famatarayinna juga dia muqaddar juga. Wala yasuddunaka, dia juga adalah muqaddar. Okey. Yang tabi'an ni saja dia adalah lafzan, iaitu alif isnain. Syarh. Lama faragtu min dhikri alamatil isim, selepas aku menyebut tentang tanda-tanda isim, wa bayan, dan menerangkan bahagian-bahagian dia kepada mu'rab dan mabni. Jadi asal fi'il dia adalah mabni. Ini mazhab Basrah. Asal isim adalah mu'rab, asal fi'il adalah mabni. Jadi fara' dia adalah mu'rab. Wa bayan inqisam mabni minhu min ila maksur wa maftuh wa madmu wa mawquf. Mawquf ni maknanya sukun lah. Syara'tu fi dhikr fi'il, maka aku bermula dalam menyebut tentang fi'il. Fadzakartu, maka aku menyebut bahawa fi'il terbahagi kepada 3 bahagian. Ini dimensi lah. Okey, madin wa mudhari'in wa amri, dan juga fi'il amar. Wa zakartu li kulli wahidin minha, maka aku menyebut semua satu-satu ni alamatuhu ad-dallatu alaih. Alamatahu ad-dallata alaih. Zakartu alamatahu ad-dallata alaih. Okey. Wa hukmuhu as-sabita lahu. Jadi aku menyebut setiap ni ada apa tanda-tanda ni yang menunjukkan kepada macam mana kita nak kenal fi'il madhi, macam mana kita nak kenal mudhari', dan macam mana kita kenal amar, dan hukum yang tetap padanya, sama ada dia mabni ataupun dia mu'rab. Wa bada'tu, maka aku bermula daripada ini, aku bermula dengan fi'il madhi. Fa zakartu, maka aku menyebut bahawa tandanya adalah menerima ta'nis sakinah. Ingat, ta'nis sakinah bukan dhamir. Ta'nis sakinah bukan dhamir, dia hanyalah tanda. Dia adalah tanda. Okey. Sebab tu dia adalah, bila kita di i'rab ni, dia adalah mustatir. Dia adalah mustatir. Maknanya ta'nis sakinah dia bukan dhamir lah. Dia bukan muttasil, bukan dhamir dan muttasil. Jadi dia menerima ta'nis sakinah. Maknanya ta'nis sakinah ni hanya ada kepada fi'il sahaja. Okey, hanya aja kepada fi'il sahaja. Ya.
Okey. Dan ta'nis sakinah ni adalah untuk menjadi tanda kepada fa'il. Itu maksudnya. Ni mesti ada kaid di situ. Mesti ada kaid pada ta'nis yang menjadi tanda kepada fa'il, bukan lafaz. Sebab apa? Kalau lafaz dia juga masuk kepada harf. Sebab sammat masuk, sammat dan juga perkataan rubat, dia bukan masuk kepada fa'il, tetapi dia masuk kepada lafaz. Tetapi ta'nis sakinah ni dia masuk kepada fa'il. Jadi tak apa tu, tidak kaid lagi lah bila kata ta'nis sakinah. Sebab maksudnya kita ada kaid lagi, ta'nis sakinah yang menunjukkan kepada fa'il, tadullu al fa'il, bukan tadullu al lafz. Okey, tadullu ala fa'il. Kalau tadullu al lafz, maka dia tak masuk, dia masuk pada harf. Seperti mana sammat, rubat. Ka qama wa qa'ada. Jadi qama qa'ada, macam mana kita nak tahu dia adalah fi'il madhi? Ketika mana bila kita ta'niskan dia ataupun kita datangkan dengan fa'il muannas, dia boleh dimasukkan dengan ta'nis. Taqul qamat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asl, jadi hukumnya pada asalnya adalah bina, maknanya keseluruhan lah. Dan pada asalnya, dan begitu juga fi'il madhi lah, asalnya adalah al-bina al-fathi kama masalna. Pada asalnya dia adalah mabni al-fathi. Pertama, bagi bawah, kita kata bagi bawah adalah tanda huruf, dia tak boleh masuk dah, kan? Kemudian dia boleh menerima sama ada baris depan dengan baris atas, kan? Bagi depan tu akan menyebabkan adanya iltibas, akhirnya menerima baris atas. Waqad yakhruju anhu ila dhamm, dan mengeluarkan dia daripada mabni itu, mabni kepada dhamm. Anhu daripada fathah, ila dhamm. Wa dhalika idza tasalat, jadi dia berlakunya mabni al-dhamm ketika mana dia bercantum dengan waw jamaah. Jadi kita kata waw jamaah adalah fa'il. Ka qaulika qamu wa qa'adu, atau ila sukun, ataupun mabni ala sukun. Wa dhalika idza tasala bi dhamirul marfu' al mutaharrik, jika dia bercantum dengan dhamir yang marfu' yang berbaris. Seperti ka qaulika qumtu wa qa'adtu wa qumna wa qa'adna, dan juga masuknya nun niswah. Ka qaulika qumna wa qa'adna, itu semua adalah mabni ala sukun. Wa talakhasa min zalik, maka dikhulasahkan ataupun diringkaskan daripada itu, dia kata mabninya fi'il madhi ini adalah 3 keadaan, iaitu ad-dhamm baris depan, wal fath baris atas, was sukun. Maknanya berlaku pada fi'il madhi, 3-3 ni ada. Wa qad bayyantu zalik, dan aku telah menerangkan perkara ini. Walamma kana min al-af'al madhiyah, ketika mana pada fi'il madhiyah makhtalafa fihi, ada yang perbezaan pada fi'liyatihi. Jadi fi'liyatihi kefi'lannya lah, kan? Dipanggil apa? Masdar sinai. Fi fi'liyatihi nasastu, maka aku tekankanlah mudah, nasastu alai, ataupun aku datangkan padanya, menambah dan aku tekankan ala anna al-asah, bahawa dia adalah fi'liyah, maka dia adalah fi'il. Wa huwa arba'u kalimat, maka dia ada 4 kalimat. Semua ni adalah fi'il. Pasal apa? Mudah saja, pasal dia masuk ta'nis sakinah. Bila masuk ta'nis sakinah, dia adalah fi'il. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan kepada fa'il. Jadi macam saya kata, menunjukkan pada fa'il. Itu penting bila kita qaid kepada fa'il muannas. Wa asa wa laisa, jadi asa dengan laisa. Laisa af'al kepada kana, kan? Akhwat kana.
Asal akhawat zanna. Fa amma ni'ma wa bi'sa fa dhahaba al-Farra'. Farra' ni nama dia adalah Imam Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad, asal nama dia Yahya ibn Ziyad. Dia lahir pada tahun 144 di Kufah, meninggal pada tahun 207 ataupun 215. Ini riwayat, sebab dia mati pada 207 atau mati pada 215. Jadi memang Farra' ni memang hebat. Dia dikunyahkan kepada nama Al-Farra'. Kenapa? Dikatakan li'annahu kana yufril kalam. Yufril kalam maknanya yuslihu. Maknanya membetulkan percakapan. Tengok, perkara dia punya lakab pun betul, membetulkan. Hebat Imam Al-Farra'. Dan diittiham kepada Mu'tazilah, muttaham lah, wallahu alam. Ramai dalam ahli-ahli luar, mungkin sebab Asy'ariyah pun lambat datang ataupun Maturidiyah pun wujud di Samarkand. Jadi ramai ulama-ulama dulu terpengaruh dengan Mu'tazilah, sebab Mu'tazilah ni mantiki dia tepat. Apa sahaja yang dilontarkan oleh Asy'ariyah pergi masuk pada akidah sikit lah. Tapi nak kata bahawa banyak ahli lurah ni nak mengatakan bahawa lurah ni dia mantiki. Sebab tu ramai Mu'tazilah terpengaruh. Sebab tu ahli lurah, ahli usul fiqh dan sebagainya kebanyakannya adalah Mu'tazilah. Sebab tu Asy'ariyah dengan Mu'tazilah ni sama lebih kurang. Dia gunakan benda yang sama, cumanya dari segi kita kata pegangan asas, kefahaman saja berbeza. Tapi dari segi alat semua sama. Berbeza kita dengan puak sana. Kita alat pun dah beza dah. Alat pun dah beza dah, tentu kefahaman pun berbeza. Mu'tazilah ni alat sama. Kita guna usul fiqh, kita guna mantik, kita guna lurah, kita guna apa. Sebab tu ramai daripada ulama-ulama Mu'tazilah dia adalah ahli nahwu. Samakhsyari, Ibn Jinni, semua tu Mu'tazilah belaka tu. Ana pun rasa nak pindah pada Mu'tazilah. Allah. Okey, sebab banyak nanti kalau belajar ilmu kalam tu kita akan dapat kita akan nampak bezaan yang sebenarnya banyak kesilapan daripada mazhab Asy'ariyah menghentam Mu'tazilah. Mu'tazilah tak seperti itu sebenarnya. Dan akhirnya tinggal ialah tidak adalah orang yang membetulkan pendapat Mu'tazilah. Ibn Farra', ni kena Al-Farra', dia terkenal Al-Farra', dia maknanya dia adalah ulama Kufah. Dia adalah ulama Kufah. Kenapa ditekankan? Kerana dia beza dengan dibezakan dengan Kufah yang lain lah. Sebab tu dia kata Al-Farra' wa jama'atu minal Kufi. Mana ada Kufah yang berbeza dengan pendapat Farra' ni. Ni'mah wa bi'sa, mana di sisi Kufah yang lain mungkin maksud ni'mah bi'sa ni adalah fi'il, tapi dia berpendapat adalah harf. Dia berpendapat adalah isim. Minal Kufi ila annahuma isman, bahawa mengatakan ni'mah wa bi'sa ni adalah isim. Wastadallu, dan mereka ini mengambil dalil ataupun mengistimbatkan daripada kenapa dia menjadi isim. Zalika bidukhuli harfi jar alaihima, kerana boleh masuknya huruf jar kepada kedua-duanya. Fi qawli ba'dihim, ba'dihim maknanya ba'dul Arab lah. Bila him ni Arab tu, sebab lurah ni 70% samai, sikit je kawan. Waqad busyira bi bintin, yang mana dia telah diberikan khabar gembira tentang anak perempuan. Apa dia kata? Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Walad ni umum maksudnya lelaki perempuan walad juga. Seperti mana walid lah, ayah ataupun mak dipanggil walid. Tapi bila sebut ab, mana ayah lah. Bila sebut maka mak. Bila sebut bin adalah perempuan. Bila sebut apa dia, banin ataupun ibn, dia adalah lelaki. Jadi waladnya anak lah. Okey, anak. Dia kata wallahi ma hiya, maknanya alangkah lah maksud di sini. Wallahi alangkah dia adalah senikmat-nikmat. Anda tak kerti lagi makna, nak bagi makna ni, sebab dia adalah maksudnya adalah dipanggil apa, ni'mah wa bi'sa ni azam dengan madah. Azam dengan madah, dia pujian. Maknanya hebatnya waladnya. Apa tu, ada orang berterjemah dengan sebaik-baik, sebaik-baik. Sebab dia bukan baik-baik. Sebaik-baik ni maknanya afdal lah.
Dia adalah pujian, satu pujian untuk yang mendapat kepada budak ini ataupun kepada anak ini. Jadi ba itu masuk pada ni'mah. Wa qaulun akhar, dan perkataan orang yang lain, wa qad sara ila mahbubatihi, dia berjalan untuk menuju pada kekasih dia, ala himarin bati sair, pada himar yang mana lemah ataupun slow perjalanan dia. Nak pergi jumpa kasih nak himar. Himar pula slow pula. Macam Vespa lah. Sanggup pegang sunnah walaupun rosak-rosak tu jalan tu. Maknanya cabaran pada orang naik Vespa kan. Betul. Dia kata ni'mas sayru, maknanya alangkah indahnya lah, indah perjalanan itu kepada seburuk-buruk tunggangan. Al-ain ni tunggangan lah. Seburuk-buruk tunggangan. Jadi dia masuk pada ala, masuk dengan ala. Jadi masuk harfu jar. Bila masuk harfu jar, maka dia adalah isim. Sebab harfu jar tidak akan masuk kecuali pada isim. Nanti dia akan jawab balik lah. Wa amma laysa fa dhahab al-Farisi. Jadi Farisi ni digelar sebagai Abu Ali Al-Farisi lah. Nama dia sebenarnya adalah Al-Hasan Ibn Ahmad Ibn Abdul Ghaffar. Dia lahir di Fasa. Mungkin di belah Waraq Nahar ni. Semua Waraq Nahar Melaka ni. Maknanya Wafidin Melaka ni. Semua Wafidin jadi orang hebat bahasa Arab ni. Orang Farsi Melaka ni. Dan dia berpindah ke Baghdad, wantaqal al-Baghdad. Dia tak tahu lahir pada berapa, tapi dia lahir pada 288, dia lahir pada 288, dia mati pada tahun 377. Al-Farra bukan Farra dituduh sebagai Mu'tazilah, bukan Farra. Ini dituduh sebagai Mu'tazilah adalah Abu Ali Farisi. Abu Ali Farisi dituduh sebagai Mu'tazilah. Di antara kitab dia adalah Al-Tazkirah Al-Hujjah, itu semua kitab yang dikarang oleh Abu Ali Al-Farisi. Dituduh sebagai Mu'tazilah. Wallahu alam di Mu'tazilah ke tidak. Jadi dia adalah madrasah Baghdad lah. Dia adalah madrasah Baghdad. Dia pun mutaakhir lah. Dia 377 ni kira mutaakhir. Wa amma laysa fa dhahaba al-Farisi fi halabiyat ila annaha harfu nafyin. Dalam kitab dia, kan kitab ada halabiyat tu, bahawa dia adalah huruf nafi, iaitu di maqam ataupun di manzilah ma an-nafiyah. Maknanya sama maksud dia. Laisa dengan ma ni sama maksud dia. Wa tabi'ahu, dan diikut juga dengan ni adalah Abu Bakr Ibn Syuqair, mengikut Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Farisi mengatakan laisa itu adalah harf, dia bukannya fi'il. Manakala asa fa dhahaba ni Kufiyun ila annaha harfu tarajjim, mana huruf yang tarajjim, apa, harapan lah kan? Harapan yang maksud bimanzilati la'alla, maka dia harf lah. La'alla adalah harf. Dan mengikutinya juga adalah Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj adalah Abu Bakar Ibnu Sarraj, lahir di Baghdad lah, mati pada tahun 316. Nama dia adalah Muhammad Ibnu Sirri Ibnu Sahal. Muhammad bin Sirri Ibn Sa'ad, mati pada tahun 316. Jadi Ibn Sa'ad ni seolah-olah dia adalah Basrah ni, madrasah Basrah, dia bukan madrasah Kufah. Anda kena tengok balik nama-nama yang madrasah Kufah dengan madrasah Basrah. Sebab dia seolah-olah ni bila dia tak masukkan dalam sekali ni, wa tabi'ahu, mana ikut ni, bila ikut ni dia bukannya madrasah yang sama lah. Kalau madrasah yang sama dia akan masuk ke dalam Kufiyun tu.
Wasahih, dia kata annal arba'ata, yang keempat-empat ini adalah af'al. Apa dalilnya? Dalilnya kita sebut berawal tadi, iaitu dia boleh bercantum dengan ta'ut ta'nis as-sakinah bihin. Tengok dia datangkan hadis qauli alaihi salatu wassalam, man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Jadi kalau kita karanahu semua, elok kita datangkan dengan hadis lah. Sebab hadis ni selalu sedikit yang tercemar lah. Sebenarnya lebih sedikit tercemar daripada syair. Lebih sedikit tercemar daripada syair. Dan kalau tercemar, kita perasan. Kalau tercemar, kita perasan. Man tawadda'a yaumul jumu'ati, siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, fabiha, maka dia dapat pahala wuduk itu, wa ni'mat. Wa man ightasala, maka siapa yang mandi pada hari Jumaat, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal. Jadi wal makna, dia kata man tawadda'a yaumal jumu'ah, siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, fa bi rukhsah, maka dengan rukhsah dia telah mengambilnya, akhadha. Wa ni'mat rukhsah, dan ni'matlah rukhsah al-wudu'. Seperti mana kamu mengatakan bahawa bi'sat al-mar'atu, bi'sat ni maknanya hodoh lah kan, ataupun celaka lah. Hammalatul hatab, yang memikul hatab. Ini bising kan sekarang ni kan, tentang masalah surah Al-Masad. Baca surah Al-Masad, dia bukan hadis lah kan, dia adalah pendapat ulama. Cuma dalam Quran dia tersebut hammalatul hasab, dia hammalatul hatab, hammalata. Jadi di situ berlakunya apa dia? I'rab apa dia? Takhsis. Berlakunya i'rab takhsis. Jadi akhussu hammalatul hatab, atau berlakunya qata'. Qata' ni macam sama ada kita boleh i'rab dia akhussu ataupun a'ni, atau kita i'rab dia adalah hiya kan, ataupun huwa, itu semua dipanggil qata', ataupun untuk taksis. Sebab tu dia kata tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu ma kasab saslana nanza talahab wa imra'atuhu hammalata. Patutnya wa imra'atuhu hammalatun. Jadi di situ Allah menggunakan taksis. Allah Akbar. Wanita ini taksis hammalatul hatab. Ala kulli hal, bagi siapa yang ada pada hati dia lah, yang mana untuk menghina Nabi SAW, maka makruh dia membaca dalam sembahyang. Ini ulama lah, ada sebagian ulama. Ini amalan sebagian ulama, nak terima tak mau terima. Anda pun cari juga tak jumpa kan, tapi tak mau terima tak ada masalah. Bacalah 100 kali pun kan, ayat Quran tak ada masalah. Tapi ini adalah cara adab lah kan. Adab ni sebab masalah kita mengatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i kita kata apa dia? Al-adab muqaddam alal itba'ul kata al-adab mutabbaq apa, muqaddam ala itba'ul amr, ataupun apa ayat biasanya, al-adab muqaddam ala itba', muqaddam ala itba', maknanya beradab lebih elok daripada mentaati, atau muqaddam ala ta'ah. Contohnya apa dia? Contohnya ketika mana ketika mana Rasulullah SAW sampai untuk semayang waktu asar kan, ke waktu apa masa tu, ketika mana Rasulullah SAW pergi ke Bani Nadir, Nudail apa dia, Rasulullah lewat, dan pada ketika itu Abu Bakar menjadi imam kan. Rasulullah SAW suruh kekalkan duduk di imam, tetapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tetap juga undur, menunjukkan bahawa adab muqaddam alal itba'. Begitu juga dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Rasulullah SAW kata padam nama aku ni ketika mana perjanjian Hudaibiyah, tapi Sayyidina Ali tetap juga tulis tak mau padam. Dia tidak ikutkan, dia telah mukhalafah kepada amru Nabi SAW. Tapi dia mukhalafah juga sebab apa? Sebab itu beradab. Dia mukhalafah itu disebabkan adab. Ataupun kasrah, mau minah sangat baca surah Masad tu.
Minat sangat. Ini masalah. Itu amalan lah kalau nak tamu timur, tak mahu timur. Itu benda logik ya. Tak payahlah benda susah kan. Sihan Ustaz Muazzaz. Jadi bi'sat al-mar'atu hammalatul hatab wa laysat hindun muflihatan wa asat hindun. Jadi masuk huruf ba. Jadi walaysat hindun, tidaklah hindun itu orang yang berjaya lah. Wa asat hindun, moga-moga hindun itu melawat kami. Amma mastadalla bihil kufiyun, apa yang diambil dalil oleh kufiyun fa muawwal, maka boleh takwil. Biasa takwil lah. Sebenarnya takwil ni adalah dipanggil apa dia, takalluf. Tapi mungkin takwil ni tidak baik dan tidak masalahnya. Kufiyah, beza Kufah dengan beza Basrah ni apa dia? Kufah ni apa saja bahasa Arab dia zahir sikit. Kufah ni zahiri. Kalau Basrah ni dia kita sikit lah. Dia bukan, dia ikut melihat kepada kawaid. Bercakap kawaid maka dia cari. Sebab dia mesti mantiki. Macam Kufah tak, dia itu lah. Dia lebih kurang itu. Jadi Kufah ni dia lebih kurang kepada zahiri sikit berbanding dengan Basrah. Basrah dia melihat kepada kawaid. Bercakap dengan kawaid maka dia akan takwil. Bercakap dengan kawaid dia akan takwil. Jadi mastadalla bihil kufiyun fa muawwal, maka ditakwilkan kepada hazaf al-mausuf wa sifatih. Hazafnya mausuf dan juga sifatnya. Wa iqamatul ma'mul wa iqamatil ma'mul sifah maqamaha, kemudian mendatangkan ma'mul sifah itu di tempatnya. Okey. Ma hiya, contohnya wa takdir ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal waladu. Jadi waladin dengan maqulin itu adalah mawsuf dengan sifat dia. Mawsuf dengan sifat dia adalah waladin dengan maqul. Faham anda kalau anda tegang tu sifat dengan mawsuf tu takut tak faham kan. Jadi walad tu adalah sifat. Silap, walad tu adalah mawsuf, maqul tu adalah sifat. Kan? Dia terbalik dengan orang putih bad boy. Orang putih dia tak sifat depan kan? Dia Arab tak sifat belakang. Waladin maqul. Jadi waladin adalah mawsuf, maqul dia adalah sifat. Jadi dia hazafkan. Kemudian didatangkan ma'mul sifah. Jadi ni'mah ni dia adalah ma'mul kepada dia. Ma'mul kepada maqulin fi. Seolah maqulin itu ni'mah itu dia adalah naib fa'il. Faham? Dia adalah ma'mul kepada maqul. Jadi ma'mul sifah. Ma'mul sifah apa dia? Sifah adalah maqul. Ma'mul apa dia? Ni'mah. Jadi ni'mah tu dia punya i'rab dia adalah naib fa'il. Faham Jadi dia kata datangkan ma'mul sifah itu di tempat apa? Di tempat mausuf dengan sifah ni tadi. Wa iqamatul ma'mul wa iqamatil ma'mul sifati maqamaha. Seperti ni juga iqamah ni adalah amil kepada maqamaha. Maqamaha menjadi maf'ulun bih. Iqamah adalah amil dia. Macam samalah. Maqul dia adalah semua maqul dia adalah isim maf'ul. Maqul adalah isim maf'ul. Jadi dia nilai ni'mah dia jadi naib fa'il lah. Dia tak boleh jadi fa'il. Dia jadi naib fa'il. Wa ni'mas sayru ala 'airin maqulin fih bi'sal 'airu. Jadi fa harful jar fil haqiqati innama dakhala ala ismin mahzufin kama bayyana. Jadi dia kata huruf jar di sini sebenarnya masuk pada isim mahzuf. Itu apa isim mahzuf? Iaitu apa nama? Mausul dengan sifatnya.
Okey. Contohnya lagi dia kata, contoh ada yang digunakan dalam fi'il, dia datangkan syahid wa kama qala al-akhar wallahi ma laili binama sahibuh wala mukhalitul layani janibuh. Dia kata, demi Allah, tidaklah malam pada malam ini membolehkan seseorang itu tidur. Itu maksudnya pada malam ini membuatkan seseorang itu tidur. Jadi wala mukhal itu ataupun dia bercampur dengan keenakan ataupun dengan kelembutan di tepi-tepinya. Maknanya dia seolah-olah dia tidur dengan atas katil yang keras, menyebabkan dia tak boleh tidur, menyebabkan dia tidak boleh tidur. Jadi ditakwilkan. Apa takwil dia? Ai bilailin makulin fih nama sahibuhu. Pada malam yang disebutnya itu, iaitu nama sahibuhu, tidurnya tuannya itu. Begitu juga dengan yang atas. Maknanya dia kata, alangkah dengan laki akan dikatakan, yang dikatakan kepadanya sehebat-hebat. Jadi makul dia apa dia? Makul dia ni'mal waladu. Bukan dia jadi, bukan, ialah mungkin di segi dia sabil hikayah, dia jadi sabil hikayah. Dia i'rab hal lah. Dia i'rab hal, dia bukan i'rab ni, bukan i'rab zahir. Ana tahu nak masuk. Ada soalan? Ada soalan dua. Ada soalan? Tak buat hati tentang Ustaz Muazzaz dia. Ada Allah alam, tapi Syekh Ali jumpa, kita carilah. Kalau tak jumpa lah. Itu pendapat Allah alam. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan Kalau jumpa i'rab biasa i'rab biasa bi'sat tu adalah fi'il madhi lah. No? Macam mana? Ada ya? Sebelum Hafujar tu. Sebelumnya ada Hafujar. Hafujar itu ditakwilkan. Dia bukannya majrur kepada ni'mah lah. Majrur kepada sifat yang mahzuf. Dia majrurkan sifat yang mahzuf. Maka ditakwilkan macam makulun, makulun fih, atau al-waladu al-makulun, ataupun al-mar'atu al-makula fiha. Al-makula, ataupun di sini boleh al-makula, al-makulu fih, makulun fih. Ataupun airin makulun fih. Ada lagi? Yang macam naik fa'il tu naik orang tu. Naik fa'il maksudnya. Tak, dari segi mahiyah biwaladi makbat dikata iqamatul ma'mul sifah maqamaha. Ma'mul sifah ni maknanya makul ni'mah ni maknanya percakapan.
Dia kata percakapan ni'ma wal waladu tu, mana qaul ni'mal waladu itu jadi naik fa'il. Qaul ni'mal qaulu ni'mal waladu. bukan nikmat. Bukan ni'ma tak boleh jadi. Ni'ma tak boleh jadi sebab ni'ma tu dia dah madhi. Qaul kalau tu qaulun ni'mal waladu lah. Kena takdir lagi sebab dia kata iqamatu ma'mul sifat maqamah. Ada lagi? Tak ada Anda rasa hari ni kita berhenti kot. Kalau masuk rasa macam panjang sebab dia masuk halumah ni sampai ke muka surat 50 ni, sampai ke 50 lah, sampai masuk 50. Boleh kalau nak masuk berhenti lah ambil ilmu banyak untuk dia. Dia berhenti sini lah, berhenti bak. Kemudian macam mana kita Ramadan Karim. Tutup dulu je. Tutup tak? Sa'ilina tabaraka Sa'ilina maula tabaraka wa ta'ala an yu'allimana an yufaqihana wa yaftah alaina futuhal arifin. Inna Allah ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Wa sallallahu